merupakan yang berbeza nasib Chelsea dan Arsenal. Arsenal ada manager baru, Arteta, Mikel Arteta. Satu seri, satu kalah. Satu point betul kan kalau salah. Chelsea satu kalah dengan Bournemouth. Southampton kan. Arsenal seri dengan Bournemouth kan. Southampton surprisingly. And then menang tu, bukan Spurs yang sebelum tu. Impressive win lawan Spurs. And then menang lawan Arsenal semalam. Baru je, hangat ni, bau je. Ni panah lagi ni orang ni. Rasa ni So kita nak cerita dulu pasal Arsenal. Ataupun kita cerita dulu pasal Chelsea lah. Kau rasa Syah, kenapa Chelsea tak konsisten? Aku tetap juga dengan aku punya pendirian aku yang Lampard ni dia ada satu game plan tactical yang okey, cun. Mostly memang attacking lah. Tapi sometimes dia tak boleh nak set formation ataupun taktikal yang macam bila kau jumpa certain team ni kau kena tukar. Dia tak boleh tweak lah yes, tapi betul. lawan Spurs dia boleh tweak. Kau rasa ataupun sebenarnya dia tahu macam mana Chelsea ni sebenarnya dia lebih kurang macam United juga sikit sebenarnya. Sebab dia kepada attacking punya. Tapi MU more kepada counter lah. So sebenarnya lawan Spurs ni pun dia main attacking punya team. Even though ada Mourinho pun, tapi players dia tu memang orang kata memang attacking kan. Dia open sikit tau untuk Chelsea nak attack. Tapi bila Chelsea lawan tim-tim yang main deep, so dia memang sebenarnya susah juga dia nak break down lah, macam United lah. sikit lah. Ataupun sebenarnya kau rasa sebab young players tak konsisten, tak cukup experience pun one of the main factor juga lah, inexperience lah. Tapi bila cakap pasal inexperience, kau ada pula player macam Pedro, kau ada player macam Willian, Not stepping up. Yep. Willian satu game bagus. Lepas tu main tak bagus. Betul, tak konsisten. So kau rasa sebab ada juga experienced players. Aku rasa the first of the reason tu memang inexperienced player. Sebab this is league is a marathon. So consistency tu memang paling mustahak. Second, diorang tak dapat the experienced player ni tak step up lah pada aku. And third, pada aku diorang tak ada back yang consistent. Maksudnya pada aku Rudiger pun baru 2-3 game balik. And then first game dia pun that's yang kalah. That was the result yang kalah. And then pada aku Rudiger je yang pada aku yang orang kata establish lah. Aku dari tadi pun memang aku dah cakap benda ni lah. Young players tak konsisten lah. Susah pasal experience kan. So situation yang diorang nak kena deal tu bagi aku untuk diorang terlalu muda lah untuk diorang nak cope benda tu. So diorang need more game time, more and minutes, patience lah. Which is diorang, yang aku selalu cakap, diorang akan buat mistake, which is benda tu lah yang susah kau nak. Kena nampak terlampau gairah pada dia lah. Yes. Sebab itu daripada tactical mind dia memang main attack. Kita tahu problem dia sama, dia macam sama juga lah macam Ole ni, which is tak ada plan B tu. Certain plan B tak ada. Bila dia tak boleh main tu, dia tak boleh buat apa dah. Macam gitu je all the way sampai habis. Tapi lawan Arsenal, Lampard berjaya tweak. Okay, tapi kita akan cerita pasal game lawan Arsenal tu lah. So January ni sekarang transfer ban dah lifted. Aku ada pernah cakap yang pasal kalau Chelsea nak beli ni dia kena careful because dia dah ada young players ni semua. Kalau dibeli, takut nanti player macam Tammy, Mount ni semua tak dapat main pula. Kau rasa the best position yang siapa yang patut dia recruit untuk improve the team? Midfield dengan defend lah. Aku rasa striker okey je. Tammy ada dengan siapa? Tapi Tammy tak boleh score every game. Pada aku lah kalau diorang yang aku setuju bila kau cakap careful buying tu maksudnya. Tapi pada aku paling susah in buying is kau nak cari right players dengan right attitude. Yang paling aku ada extra ialah bila kau ada leadership. Jadi aku setuju dengan Syah, ada satu department yang Syah cakap tadi ialah defending. Aku pun ada sentuh tadi. Kalau dia boleh get into beli someone yang macam aku mention sebelum ni, Koulibaly, leadership. Tadi sebut Koulibaly. Sebut Arsenal beli ke? City Koulibaly. Chelsea Koulibaly. Kau memang dah tak ada defend. Agent kau agent dia ada makan persen sikit lah. Tak, tapi sebab pada aku quality players kau nak cari in January and the right department kau cari is very hard. So dia yang paling available lah. Dan aku rasa dengan pocket yang Chelsea ada, dia yang paling available on this January. Sebab dia sekarang memang ada problem dengan racism kat sana. And then dia ada problem sikit lah dengan owner.
That's the reason lah. Dia pun ada keep track kan dia. keep track. Tak makan meja. Betul. I agent. So tapi yang aku nampak position paling vital untuk Chelsea sebenarnya left back. Sebab Chelsea dia Lampard tak favour Emerson, dia tak favour Alonso. And Alonso tak boleh defend. Betul. Kalau main 4 at the back, dia The mesti wing back, mainkan dia wing Emerson. back, betul. Tapi kalau main wing back mesti Alonso yang main. Betul. Aku rasa left back lah. Left back and mungkin salah seorang experienced striker yang boleh cover Tammy lah kot aku rasa. Giroud yang aku experience. Tapi World Cup kalau winner. tak tahu lah kenapa dia tak pakai kan. Tak kena Mungkin sistem tak kot. kena sistem lah kot. Sistem lah. So kau rasa apa target yang paling realistik untuk Chelsea lah tahun ni kau rasa? Top 4. Top 4. Itu paling realistik Paling realistik. Kalau tak dapat top 4 Lampard sack. Hmm. Kau tak, ni bukan pandangan kau. Kau rasa Lampard kena sack tak kalau tak dapat top 4? Itulah aku tengah fikir kalau aku Roman ni sebenarnya. Kalau aku jadi Roman Abramovich, mungkin yes. Based on Roman Abramovich punya track record, aku rasa kena sack lah. Kabuli kan. Kalau legend ke apa yang menang tu pun sack juga. Conte pun kita jadi sack. Menang tu. So betul. kena top 4 Kena top 4. Paling Okay, kurang. kita masuk pula. Favorite topik Arsenal. My team. The Gunners. Your team The Gunners. Satu seri dengan Bournemouth, satu kalah. Okay, lawan Bournemouth tu apa perbezaan yang kau nampak ada Arteta? Bam ke? Bam. Aku nampak diorang ada arah tuju lah. Ada arah tujuan? Ada arah tujuan hidup lah. Ada lah, untuk main bola hari tu ada tujuan. Tujuan dan Sistem tu ada lah. Sistem tu ada, transition ball tu kau nampak, possess, pegang bola, Progress bola tu how bagus. orang kata relax lah. More Lebih relax agresif, lebih laju. agresif. Lepas tu sharp lah, bagi aku sharp, cuma mungkin tu first game. Jadi untuk Bournemouth tu aku tak adalah banyak complain sangat lah. Tak, okay lah. Kau bagi kau okay. terima lah, Kau, sebab man? Aku rasa aku setuju dengan Bam, ada direction, ada plan. Cuma result both result lah, Bournemouth ke Chelsea ke, tak surprise sangat sebab kau tak boleh menang kalau kau tak ada good back four structure. So Itu apa salah result satu, sekarang? itu memang kita dah tahulah problem Arsenal kan. Lepas tu lawan Chelsea pula, ni aku nampak first 30 minutes memang control game. Ozil basically control the whole team, the attack. But after that, what happened is Lampard tukar daripada main 3 at the back, main 2 at the back. Sebab bagi dia rasa macam yang 3 at the back tu dia ada satu player kat belakang tu tak bergerak. So dia better main 4 at the back, dua tu naik atas. So itu mengubah terus. Mengubah shape Chelsea dan mengubah terus Chelsea terus pegang sampai second half. And then terus Arsenal bukanlah tak boleh cope. I think they can cope until Chelsea scored. Aku rasa shape dia orang defensively pun better sebenarnya kan. So tapi lalas mistake player Arsenal sendiri. Komen kau? First goal Leno. sakit lah. Ha. Sakit lah. Bagi aku Leno ialah one of the outstanding player throughout first half of the season. Dia lah untuk Arsenal, dia banyak save. Dia pun paling banyak save dalam Premier League sebab tak ada defend. So dia paling banyak save. Dan dalam banyak-banyak hari ni dia nak buat mistake. Lena lah, jadi Lena. Dia terleno. Dia terleno di situ. Silapan DJ lah itu. Apa? Tunjuk sikit. Macam tangkap ayam kan. Tapi pada aku agak sakit. Ayam sensitif. Ayam Liverpool. So sakit lah Bang Sakit lah. And then orang yang score tu, player yang score tu Jorginho. Pasal dia Patutnya- controversial. Patutnya ada orang cakap Yes. game tu dia kena send off. Patut ke yang dapat second yellow yang masa dia tarik Guendouzi kan? Guendouzi. Bagi Aku aku rasa kita tidak patut off jawab. Dia jawab lah. Dia sebagai unbiased. Bagi aku sepatutnya tu dah rekat. Right. Second yellow lah. Second So yellow, patut yes. dah berubah game lah Sebab sebenarnya. every time kalau kau dah terlepas, kau tarik aje, memang kau punya yellow. Komentator pun dah cakap Kau it's dalas a lah. yellow card all night long. all night long Yep. Even in the day lah. In the day. So and then second goal Tammy score. Yep. And then apa assessment korang kau tengok game lawan Chelsea tu? Aku puas hati. Kau puas hati juga? Aku Kau puas rasa hati, okey? cuma Ada game plan. ada game plan, Shape pun ada. Shape Arsenal punya gameplay lah balik. Itu kira Arsenal punya game yang dah orang kata dah lama aku rasa 6-7 Tak game nampak hilang. lah. Which is yang malam tu semua surprisingly dengan Saka-Saka pun perform malam tu aku memang Puas hati lah. Puas hati Walaupun lah. sebenarnya baru 2 game under Arteta. Yes. Walaupun 1 point kau bam puas hati Amir. Aku okey lah, tak sampai tahap puas hati lagi. Ada rasa relief.
Relief sikit ada lah. rasa relief sikit sebab nampak direction lah. dia, sebab Direction Pep lah. sebab aku dengan Bukan tak boleh. Nampaklah Mustafi Arteta. Sebab aku dengan Bam pun sebelum ni kita orang pun ada review, kita ada doubt lah kenapa tak ambil Ancelotti semua tu kan, tapi kali ni kita nampak why the board But pilih Pilih board Arteta lah. pilih Arteta lah. So because kita nampak the idea apa nak cuba buat. Macam kau Syah, kau tahu Arteta ni mungkin dia belajar banyak daripada Pep. Mungkin Arsenal nak main lebih kurang style Pep lah, tapi they don't have the players. Kau rasa macam mana? Kalau dia nak ikut style of play Pep memang tak susah boleh sekali lah. Sebab dengan players yang ada memang tak mampu lah sekarang. Tapi itulah susah nak cakap. Aku tengok sebab aku tengok game Arsenal sekarang. Aku tak tahu sebab aku tak adalah tengok every game kan. Tapi certain games yang kalau ada big games kan aku tengok ke dia macam hilang arah dengan aku tak tahu attacking dia tak berapa ni, defensif pun so, tak berapa okey. Arteta masuk kena reshuffle balik lah, kena reshape balik sebenarnya. Reshape balik lah semua benda Kena build up balik semua lah. Basically Arsenal kena minimize mistake. Sebab 2 gol tu mistake. Actually walaupun second goal tu Mustafi kena turn, sebelum tu dah mistake dah sebenarnya. Yes, daripada atas lagi. So kau rasa Mustafi seorang je ke ataupun ada player lain yang sebenarnya dia not good enough for Arsenal lah? That's all. Aku rasa ada 3 ke 4 senior player lah yang not good enough. Because yang aku tak rasa diorang yang kita tak boleh depend kat dia because they are seniors and silly mistake macam ni sebenarnya aku rasa agak mengecewakan lah for senior players. Tapi game lawan Chelsea tu David Luiz impressive lah. Nampak dia nak cuba David prove Luiz, nampak tu. Nampak David Luiz yang 10 tahun lepas. Apa yang kau nak tengok daripada Arteta? Aku nak tengok game Arsenal lah sebenarnya. Tu je direction which is entertaining football, attacking lah. Game Arsene Wenger dulu lah. Bukanlah minta 100% tapi seram lah dengan ada current squad attacking force yang ada tu. Kalau tak seram aku rasa tak boleh rugilah. Apa yang kau nak tengok daripada Arteta selain apa assistant dia Freddie Lumba bukan? Bukan. Steve Ram. Apa yang kau nak tengok daripada Arteta? Direction selain daripada suit dia. direction, vision and consistency lah. Macam company mission sebab visi sebab sebelum ni meniaga 20 dah nak masuk sebab sebelum ni dia meniaga macam meniaga kampung, meniaga karung tau. Main karuk je. Jadi kalau aku rasa kalau aku sebagai orang luar lah, aku rasa better untuk defensively dia repair. Betul. At least kalau tak menang kau boleh dapat collect point. Tapi itu kau mesej aku Syah kata aku tak suka Arsenal kalah ni. Bukan salah tu. Salah lain tu. So berapa lama kau nak okay, aku tanya dulu, apa target Arsenal, patut target Arsenal musim ni dengan Arteta? Yang paling realistik lah. Realistik aku dah bagi Europa lah. Top 6 lah. At least. Okay, sama Europa. Itu target paling realistik kau dah puas hati lah. Tapi kalau dia mau back out cup ke apa kau tak ada FA Cup ke? Benda terkeluar. Kau nak cerita apa? Dia cerita dah, benda tak ada. So, okay, itu target. Berapa lama kau nak bagi Arteta ni? Aku dah cakap sebelum ni pun memang lama. 3-4 season lah. 3-4 season Sebab ni barai tau. Tim yang dah barai sebenarnya. Amir? Throughout his contract 3.5 years. Betul. Kalau finish nombor 12, nombor 13, nombor 14. No, dia takkan finish tu. Dia takkan finish. Sekarang nombor berapa sekarang? 15? 12. Ui, jahat ni 15. I bersabar, I tetap bersabar. Biasa. Tapi ini sebenarnya semua ni main factor dan main contributor kepada Liverpool boleh menang Liga. Yalah, big teams kan. Big teams especially Kantoi lah. Chelsea. Spurs. Semua tim ni tak boleh nak perform. Itu yang Sheffield semua kat atas tu, Brighton tu. Tapi betul kalau finish outside top 10 you still give Arteta time not this season. I'm not talking about this season now. I'm talking about kita bercakap pasal Ole lain lah. Ole dah lama sikit kan. Tapi macam Arteta tapi aku boleh jamin lah, aku boleh guarantee yang Arteta takkan finish out of 10. 8 pun tak. Andai kata Kalau would you give him a chance ataupun sebenarnya terlalu awal kau nak cakap?
kau bagi chance juga, tapi sebenarnya kau mengamuk gila bagi chance. Macam Syah lah. Dia bagi chance Ole. Tapi dia maki. Tapi maki juga. Dia maki. Deep inside your heart lah. Okay. Kalau dah sampai nak ujung-ujung kontrak tu pun dah nombor 10, kau extend lagi kontrak, mengarut lah pada aku. Tak, ni okay, let's say in second year lah. Kan? Sebab masa Unai first year kau orang tak marah. Aku still marah. Kau marah? Aku marah. Kau tak bagi dia time. And then you expect Secara- time. sebab Apa kau tak bagi time dekat, kenapa kau nak bagi time kat Arteta tapi kau tak nak bagi time kat Kau Unai? menggambarkan favorism Baru nepotism. Tak, secara realistik ya, appointment Unai tu pun bukannya daripada current board. It's by the previous CEO. Okay. So they have to live with it. Tapi after a year and a half, aku setahun pertama tu aku tak nampak pun direction Unai, cuma result dia tu something yang you boleh adalah boleh tengok. Boleh Okay. lah. Tapi Tapi dia bukan kau cakap kau tak boleh tengok result Unai. Kalau second year, contoh dah masuk second season, lepas ni second season, kau tak nampak direction Arteta ataupun result tak ada. of course tapi aku boleh jamin, aku boleh guarantee dia ada idea yang Unai lost tu. Guarantee dia aku nak lah, bukan guarantee lah sebab ni awal lagi. Tapi kau akan stick dengan Arteta lah walaupun outside top 10. Yes. Bang? Aku stick. Kau akan stick, tak kisah result macam Sebab mana. aku rasa ni plan ni bukan untuk short term lah. Ni Okay. projek ni besar lama lah. Okay lah, nampak dia orang Kami tak duduk gua panggil kita orang datang lah. Arteta in. Dia ala-ala macam projek Klopp dengan Liverpool lah. Ambil masa sikit. Masa kan. Sama MU pun. Macam Ole juga. Macam Ole juga. So extend contract. Extend contract. Mio kau di semua luar sana, relax. Tenang. Contoh dia. sifat penyabar.